Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Vivi Mirza Ika dalam Buletin UKAS edisi petang 29 Ogos 2020. Tumpuan berita. Sarawak Forestry Corporation SFC telah melancarkan satu produk eco-pelancongan baharu Urban Forest Night Walk bagi peminat alam sekitar dan hidupan liar di Rizab Semulajadi Samajaya pada Jumaat. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah dalam satu sidang media selepas aktiviti Night Walk di Samajaya memberitahu produk yang dilancarkan oleh pihak SFC itu merupakan tarikan tambahan kepada sektor pelancongan di negeri ini di samping para pengunjung dapat merasai pengalaman hutan pada waktu malam dengan jaminan keselamatan untuk mereka. Dari perspektif pelancongan, saya amat tertarik sekali because kita boleh anggap ini adalah satu daripada pakej baru yang boleh kita tambah untuk menarik minat mereka yang minat dalam perkara-perkara seperti yang ada orang yang minat pergi ke tepi laut, di pantai, ada orang minat pergi ke gunung dan mereka yang minat pergi ke dalam hutan yang mana kita tahu mereka garanti akan selamat. Ini adalah satu daripada tempatnya. Ya. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak telah menyempurnakan majlis pelancaran tersebut dan turut bersama-sama mengikuti perjalanan malam yang santai serta mencabar di Rizab berkenaan. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun mengajak orang ramai khususnya di Kuching untuk berkunjung ke Rizab Semulajadi Samajaya dan merasai pengalaman night walk yang sememangnya lain daripada yang lain. Orang awam yang ingin mengetahui lebih lanjut cara kemasukan boleh mengunjungi laman sesawang dan Facebook SFC atau boleh terus menghubungi pejabat Samajaya Nature Reserve di talian 082 248 088. Berita seterusnya. Rakyat di negeri ini harus mengekalkan perpaduan kaum dan mengenepikan isu-isu perkauman dan agama. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul berkata, isu perkauman dan agama perlu diketepikan untuk keharmonian kaum. Satu perkara yang harus kita kekalkan di Sarawak ialah tentang perpaduan kaum kita. Tidak pernah berlaku dalam sejarah sebelum pilihan raya umum yang lepas. Isu perkauman dan keagamaan sangat jijik sekali, sangat kucak-kacir sekali dan sangat membimbangkan. Orang menghina agama orang lain, menghina adat orang lain. Saya harap di kalangan kita di sini, di kalangan warga dan masyarakat Bidayuh di sini, majoritinya, kita janganlah mengamalkan budaya begitu. Di Sarawak tidak ada tempat untuk isu-isu perkauman, isu kebencian, isu fitnah yang melampau untuk bertempat di sini. Semana-mana parti politik yang bermain isu ini kita harus singkir dan ketepikan. Itu bukan cara kita di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa program Pemimpin Bersama Rakyat sempena Majlis Penyerahan Kenyalang Gold Card peringkat Dun Serembu di Kampung Puak Bau pada Jumaat. Sementara itu, beliau memberitahu di negeri lain, di Malaysia tidak memiliki unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO seperti di Sarawak bagi menyalurkan peruntukan untuk membina gereja dan rumah-rumah ibadat yang lain. Terdahulu semasa berucap, Adun Serembu Miro memberitahu Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Serembu perlu berani berkongsi setiap maklumat sahih berhubung dasar-dasar kerajaan negeri kepada masyarakat setempat. Jelasnya, menerusi maklumat yang tepat, penduduk kampung dapat memahami usaha pembangunan yang dibawa oleh Kerajaan Sarawak untuk rakyat. Begitu banyak polisi-polisi apa yang telah dilakukan oleh kerajaan yang dapat dikongsikan bersama dengan rakyat, bukan saja untuk pengetahuan rakyat yang ada di dalam dewan ini, tetapi untuk dikongsi bersama dengan orang-orang kampung bila balik ke kampung masing-masing nanti. Jangan simpan untuk diri sendiri, sama sekali KMKK. Kongsikan setiap maklumat yang didapati daripada program-program seperti ini bersama orang kampung. Saya tahu setiap kampung ada grup, WhatsApp grup, WeChat grup dan sebagainya. Gunakan grup-grup ini untuk kita menyampaikan maklumat yang betul, maklumat yang sahih, maklumat yang dipercayai, bukan untuk menyampaikan dakyah-dakyah fitnah yang tidak berguna. Karena kita mau membantu rakyat, bukan kita mau memundurkan rakyat. Kita mau rakyat sentiasa bergerak ke depan, bukan untuk bawa mereka ke belakang.
Sementara itu, beliau memberitahu rakyat di kawasan Serembu amat bertuah kerana semua kampung telah menikmati pembangunan dan kemudahan seperti jalan raya, bekalan elektrik dan bekalan air. Ujarnya ia adalah hasil komitmen Kerajaan Sarawak dalam pembangunan untuk semua rakyat. Laporan selanjutnya. Sokongan dan kerjasama rakyat penting bagi meneruskan agenda pembangunan kerajaan negeri terutamanya di kawasan luar bandar. Adun Beting Maro Razaili Gapur berkata pelbagai bentuk perancangan telah dan sedang dijalankan demi mengubah nasib rakyat. Beliau berkata demikian semasa program pemimpin bersama rakyat di Kampung Sepinang Pusa pada Jumaat. Beliau juga menyeru penduduk di kampung itu agar terus bekerjasama antara satu sama lain dan jangan adanya berlaku perpecahan di kalangan mereka. Manakala di Repok, adunnya Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, Kerajaan Sarawak terus memperkasakan bidang pertanian melalui pelbagai pendekatan bagi memastikan sektor penting ini terus berkembang. Ujar beliau, selain mengurangkan kebergantungan bekalan makanan import, kerajaan juga mahu melonjakkan potensi ekonomi sesebuah kawasan dalam pelbagai sektor, khususnya pertanian. Beliau berkata demikian semasa Agriculture Community Outreach Program AgriCop Anjuran Jabatan Pertanian bahagian Sarike di Sarike pada Jumaat. Tambahnya, projek agro pertanian pembinaan jambatan Rajang dan Jalan Sarike ke Tanjung Manis merupakan sebahagian usaha penting kerajaan untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Beralih ke laporan penggunaan Vehicle Monitoring System VMS di ICUQS Sungai Tujuh Miri. Pengunjung dan pelancong dari Brunei kini tidak lagi beratur panjang apabila memasuki Miri selepas penggunaan sepenuhnya Vehicle Monitoring System VMS di ICUQS Sungai Tujuh Miri. Menurut jurucakap Jabatan Kastam Miri, sebelum pelaksanaan VMS, proses permohonan pas kenderaan telah dilakukan secara manual dan ini menyebabkan pemohon terpaksa beratur panjang untuk memohon pas kenderaan. Menerusi VMS katanya, ia bukan hanya berupaya mengesan kenderaan memasuki negara melebihi tempoh masa tetapi juga dapat mengawal kemasukan kenderaan asing dan juga mencegah ketirisan hasil. Sementara itu, P. Yazid, seorang warga Brunei yang ditemui memberitahu sistem VMS lebih mudah dan praktikal berbanding sistem yang pernah digunakan dahulu. Berbanding yang sebelum ni, saya rasa sistem VMS ni lebih mudah untuk orang Brunei, orang daripada yang dalam Brunei yang telah masuk pergi Miri. Saya rasa sistem VMS ni lebih mudah untuk kami lah, untuk kami di Brunei. Seorang lagi pengguna dari Brunei, Muhammad Faizal, ketika ditemui menyifatkan sistem VMS lebih mudah kerana hanya perlu mengimbas kod QR dalam kereta dan tidak perlu keluar serta berbaris panjang. Kalau dulu pasal kami ni terpaksa turun dari kereta kan, pergi parking ke arah sana. Lepas tu pasalah kami berjalan kaki, berkiu lagi di sini. Tapi sekarang ni kalau pakai yang macam ni, senang saja, kami tidak payah lagi keluar daripada kereta. Kami terus scan saja dari dalam kereta ini, terus scan dan terus boleh jalan lah kalau kami punya permohonan sudah approve lah. Macam itulah. Sekian bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Ikuti Buletin UKAS selanjutnya pada edisi malam. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.